Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 1 November 2020. Saya Indi Reza Rohadian. Dan saya Larendra Fiona Bertaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. MKN bincang keperluan wujudkan pusat kuarantin baharu di Pulau Omadal sempurna Sabah esok. Kes pulih harian terus tinggi, 972 kes pulih dan tiada kematian COVID-19 dilaporkan hari ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadiri satu mesyuarat tertutup dengan beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN dan pemimpin parti komponen lain. Mesyuarat bermula pukul 1 tengah hari itu berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Ketua Penerangan PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali ketika ditemui media menjelaskan pertemuan hari ini membincangkan mengenai persediaan PN sebelum sesi Dewan Rakyat Penggal ketiga yang bermula esok. Council among the ketua whip. Okay. So as a ketua of kerajaan dan Prime Minister inform us what is the latest development and we need to prepare for this coming session. Turut hadir Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Maximus Ongkili, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Presiden MIC Tan Sri S.A. Wigeswaran. Mesyuarat tamat jam 4.30 petang. Majlis Keselamatan Negara MKN akan membincangkan keperluan mewujudkan pusat kuarantin baharu di kawasan Pulau Omadal di sempurna Sabah dalam mesyuarat khas esok. Ini kerana lokasi pulau itu yang terletak kira-kira 18 km dari Pakan Sempurna dan hanya boleh diakses menggunakan bot. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihak MKN juga akan membincangkan pengendalian individu tidak berdokumen untuk menjalani saringan COVID-19. Jika melibatkan individu yang tidak berdokumen, ianya bukan semata-mata tanggungjawab KKM. Betul, KKM akan mengambil tindakan terhadap mereka yang didapati positif, mengadakan saringan dan sebagainya. Tapi apabila ianya melibatkan individu ataupun warga asing yang tidak berdokumen, maka Jabatan Imigresen perlu dilibatkan. Jadi ini tidak boleh sewenang-wenangnya kerana ianya melibatkan masalah imigresen. Ya, dan bagi menyekat penularan COVID-19 dalam kalangan tahanan dan kaki tangan, MKN akan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Kota Kinabalu Sabah bermula 3 hingga 16 November. PKPD ini akan melibatkan 1,820 tahanan dan 114 kaki tangan pusat tahanan tersebut. Sehingga 30 Oktober, 261 tahanan serta kaki tangan telah disaring dan 56 tahanan didapati positif COVID-19. Seperti biasa, PKPD SOP-nya samalah dengan setiap PKPD yang melibatkan penjara ni. Kita dah banyaklah penjara yang telah pun kita perkenalkan PKPD ni. Keluarga tak boleh keluar masuk. Kaki tangan pun tidak boleh keluar masuk dalam kawasan. Dan begitu juga dengan banduan-banduan penjara juga tidak dibenarkan keluar di dalam daripada bilik mereka, bilik tahanan mereka dan sebagainya. Jadi kecuali yang melibatkan yang terlibat di dapur dibenarkan.
Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan PKPD penjara Alustar ditamatkan esok 2 November. Saringan oleh KKM sehingga 1 November menunjukkan tiada lagi kes positif COVID-19 direkodkan dalam tempoh 7 hari terkini. Sehubungan dengan itu, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD penjara Alustar mulai besok 2 November 2020. Kerajaan sebelum ini mengumumkan pelaksanaan PKPD penjara Alustar bermula 5 Oktober sehingga 18 Oktober dan kemudiannya dilanjutkan lagi bermula 19 Oktober sehingga hari ini. Seramai 485 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 480 individu telah dikompaun dan 5 individu direman. Antara kesalahan ingkar arahan PKPP termasuklah tidak memakai pelitup muka di tempat awam yang bersesak. Seramai 162 penjarakan fizikal yang gagal mematuhi penjarakan sosial adalah seramai 123, manakala premis-premis yang gagal menyediakan peralatan untuk merekodkan butiran pelanggan seramai 79, manakala aktiviti hiburan seramai 25 individu dan premis beroperasi lebih masa sebanyak 13, manakala yang lain adalah 83. Datuk Seri Ismail Sabri turut menjelaskan prosedur operasi standard SOP khusus di Pusat Pemindahan Banjir akan ditambah baik bagi mengelak penularan COVID-19. SOP berkenaan akan digunakan semasa pengendalian bencana di pantai timur Semenanjung yang dijangka berdepan musim tengkujuh. Beliau menambah pihaknya sedang meneliti kaedah terbaik menambah baik SOP berkenaan. Ini termasuk langkah mengurangkan risiko jangkitan ketika kerja pemindahan mangsa ke pusat penempatan sementara. Membuat persediaan. Yang kita pun faham kalau berlaku perpindahan banjir, kalau banjir berlaku, bila berlaku perpindahan mereka akan dihantar ke pusat pemindahan banjir. Yang mana tidurnya dalam kemah di atas lantai dan sebagainya, tempatnya ramai, masalah toilet kongsi beramai-ramai, semuanya ini merupakan satu perkara yang risikonya tinggi kepada yang tinggal di situ. Begitu juga itu satu perkara. Itu yang dah pun dipindahkan. Yang waktu perpindahan pun bantuan-bantuan untuk mengambil membawa keluar itu pun satu hal juga. Yang kena mengangkut orang yang tak berdaya berjalan dan sebagainya kena didukung dan sebagainya. Yang mana ada berlaku persentuhan, semua perkara ini kita sedang fikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan. Kita beralih ke perkembangan terkini COVID-19. 972 kes sembuh direkodkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 22,220 kes dan tiada kes kematian dilaporkan. Kes baru pula 957. Kesemuanya melibatkan penularan dalam negara, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 32,505 kes. Berikut data terkini COVID-19 di Malaysia, diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Saudara, dua kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini melibatkan negeri Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan kluster usaha melibatkan daerah Klang dan Petaling di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 30 Oktober lepas. 25 individu telah disaring dan mendapati 17 kes positif, 5 negatif, manakala 3 lagi individu masih menunggu keputusan. Sementara itu, kluster tembaga melibatkan daerah Timur Laut dan Barat Daya negeri Pulau Pinang. Kes indeks dikenal pasti hasil saringan Severe Acute Respiratory Infection SARI pada 28 Oktober. 69 individu telah disaring, 7 dikesan positif, 13 negatif, manakala 49 individu lagi masih menunggu keputusan. Sindiket dadah antarabangsa tumpas, 12 suspek ditahan dalam serbuan di 3 negeri. Paparannya seketika nanti. Ini Kia. Kia telah menjual keripik selama 8 tahun. Dia antara peniaga yang terjejas akibat serangan pandemik COVID-19. Tapi Kia tak putus asa. Dia mencuba untuk memasarkan barangannya atas talian di pelbagai platform. Maka tercetuslah Kia e-Keripik. Kia juga mengambil inisiatif untuk menaik taraf sistem internet di kedainya. Hasil usaha Kia dalam memasarkan keripiknya membuahkan hasil. Setiap hari makin meningkat tempahan untuk keripik Kia. Dia juga telah membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi ejen keripiknya. Dengan itu, Kia mampu mengedar keripiknya ke seluruh negara. Malah pelbagai medium digunakan oleh Kia untuk menghantar keripik kepada pelanggan dan ejennya. Walaupun hanya di rumah, jualan Kia kini lebih laku daripada sebelumnya. Dia juga berjaya mengembangkan ekosistem bagi orang lain dalam mencari mata pencarian mereka. Jom kita contohi semangat Kia. Ke arah kehidupan digital Malaysia didukung oleh TM. Bersua kembali. Pelajar Malaysia yang ditemui mati berhampiran daerah Alian, Kaohsiung, Taiwan 29 Oktober lalu sudah dikenal pasti identitinya. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa Taiwan bagi menghulurkan bantuan sewajarnya kepada keluarga pelajar berkenaan yang dijangka tiba di Taipei hari ini. Mangsa merupakan pelajar tahun 3 di Universiti Christian Changjun di Tainan dan dilaporkan hilang sehari sebelum mayatnya ditemui. Pelajar Malaysia yang sedang menuntut di negara itu dinasihatkan mendaftar diri dengan Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taipei demi keselamatan diri masing-masing. Polis menupaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menggunakan laluan laut selepas menahan 12 individu termasuk seorang warga Thailand dalam 9 serbuan di Kedah, Pulau Pinang dan Perak pada Selasa dan Rabu lalu. Dadah jenis syabu serta ganja bernilai RM822,000 turut dirampas. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman DSP Zainuddin Ahmad berkata, dalam serbuan pertama pada 9:15 malam Selasa, polis menahan sebuah kenderaan mewah di Baganyur, Juru dan menahan seorang lelaki warga Thailand. Pemeriksaan lanjut menemukan ketulan mampat ganja seberat 308.94 kilogram bernilai RM772,500. Suspek yang merupakan pemilik restoran Tom Yam di Pulau Pinang tinggal di negara ini sejak 5 tahun lepas. Polis kemudiannya menyerbu sebuah rumah di
di Taiping, Perak pada 9.45 minit malam Selasa dan menahan seorang lelaki serta wanita dan merampas 495 gram syabu bernilai RM49,500. Ekoran serbuan itu, polis melakukan 7 lagi serbuan di seberang Perai Tengah dan Kupang di Kedah, menahan 9 lagi ahli sindiket pengedaran dadah berkenaan. Sindiket itu mempunyai rangkaian pengedaran antarabangsa yang membawa masuk dadah menerusi laut dengan menggunakan bot fiber atau nelayan dipercayai dari Satun, Thailand. Jelas DCP Zainuddin, ketua sindiket itu yang merupakan lelaki tempatan berusia 40-an, turut ditahan dan 8 daripada mereka mempunyai pelbagai rekod jenayah serta dadah. Siasatan mendapati sindiket itu mengambil peluang daripada musim menuai padi di Thailand ketika ini dengan menyeludup keluar dadah bersama beras yang telah siap diproses. Selain dadah, polis menyita 15 kenderaan mewah bernilai 1.5 juta ringgit serta wang tunai RM65,900 dan sebentuk cincin emas. Universiti Malaya UM akan menjalankan siasatan terhadap satu hantaran di laman sosial yang mempertikai kuasa agung. Hantaran itu dimuatnai Persatuan Pemuda Baharu Universiti Malaya UMENI menerusi laman Facebook. Menurut kenyataan Pejabat Komunikasi Korporat UM, universiti itu memandang serius hantaran badan pelajar berdaftar berkenaan. Kenyataan itu menyebut UM menjunjung dan menghormati institusi beraja. Justru pengurusan tertinggi universiti mengutuk sebarang kenyataan yang melanggar atau bertentangan dengan prinsip tersebut. 2 pelajar sekolah Raja Perempuan Taya di Ipoh disahkan positif COVID-19 selepas menjalani ujian calitan minggu lalu. Exco Agama Islam dan Penerangan Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata, ujian tersebut melibatkan lebih 300 pelajar dan guru pusat pengajian berkenaan. Setakat ini keadaan adalah terkawal. Operasi sekolah masih ditutup sebagai langkah membendung penularan wabak. Lebih 70 orang melalui kuarantin di Kolej Kesihatan. Lebih kurang 70 orang melalui kuarantin di situ dan selebihnya kuarantin di sekolah Ta'iyah. Kenapa mereka 70 orang lebih tu kuarantin di Kolej Sains Kesihatan Sutu tu? Kerana mereka sebahagiannya bergejala dan sebahagiannya kontak rapat. Mereka berjalan Allah. Beliau memberitahu pemberita pada program Ijtimak Perkaderan Dakwah Negeri Perak di Ipoh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikutan taufan Goni yang kini masih lagi aktif di Tenggara Manila, Filipina. Bank Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 3 November 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti bubuk kecil dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Bank Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan daerah Kudat, Pantai Barat dan juga pedalaman di negeri Sabah, termasuklah wilayah Persekutuan Labuan. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok, iaitu 2 November 2020. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Baiklah, berdasarkan paparan imej satelit semasa, dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan aktif di sekitar bahagian utara Semenanjung dan juga negeri Johor, serta di selatan negeri Pahang dan juga di sekitar negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan dan dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwan Yahya. Assalamualaikum.
bersua kembali. Saudara, Pusat Panggilan Talian Kasih 15999 kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah 153,024 panggilan dan WhatsApp diterima Pusat Panggilan Talian Kasih dari Januari hingga 31 Oktober lalu. Daripada jumlah tersebut, 93,109 merupakan panggilan telefon dan 59,915 menerusi aplikasi WhatsApp. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata, jumlah individu yang menghubungi talian kasih meningkat berikutan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan bermula Mac. Yang kita terima ini banyaknya daripada isu-isu semasa sebab bila moratorium ni dah habis, ada banyak isu keuangan, ada banyak isu bantuan yang diperlukan, ya, banyak lagi isu yang anak nanti nak masuk sekolah dan sebagainya. So banyak yang aduan-aduan yang diterima itu lebih kepada kehidupan. Kementerian juga menggerakkan inisiatif Kembara Prihatin Negara 2020 bagi membantu dan menyantuni rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 di samping menyebar luas pelbagai perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Dilancarkan Datuk Seri Rina di Putrajaya, Kembara bertema Tautan sepakat membantu rakyat akan mengagihkan bakul makanan, menyediakan kaunter perkhidmatan dan menyantuni kes-kes kebajikan melibatkan agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kembara Prihatin Negara bekerjasama strategik dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, beberapa agensi kerajaan, syarikat korporat dan bahkan bukan kerajaan NGO. Kerajaan Negeri Perak bersetuju menaikkan allaun guru agama daripada RM400 kepada RM900 sebulan. Ia berikutan tiada kenaikan allaun berkenaan sejak lebih 10 tahun. Kenaikan tersebut bakal dinikmati kira-kira 100 guru agama pendakwah dan ia selari beban tugas mereka yang semakin mencabar. Exco Agama Islam dan Penerangan Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata pihaknya akan menyembah maklum cadangan tersebut kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan sekiranya mendapat perkenan, kadar allaun baharu tersebut akan diberikan bermula Januari 2021. Jadi mereka inilah yang akan menjadi ejen kepada Jaib dan juga kerajaan negeri untuk turun di lapangan memberi cerita ataupun menerangkan tentang Islam melalui akhlak-akhlak mereka juga, bukan melalui cara yang telah dilakukan oleh pihak tertentu yang menyebabkan Islam digambarkan sebagai agama yang ekstrim dan juga radikal dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada program Ijtimak Perkaderan Dakwah Negeri Perak di Ipoh. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan terus memberi galakan kepada usahawan muda untuk memperhebat penternakan arnab di negara ini. Permintaan terhadap daging arnab juga semakin meningkat dan mampu menjadi alternatif kepada sumber protein selain lembu dan kambing. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Maknawi, industri tersebut mempunyai potensi besar walaupun ianya bukan komoditi utama negara. Penternakan arnab mempunyai pelbagai kelebihan termasuk pusingan ternakan yang singkat dan kos operasi yang rendah. Malah produk berasaskan daging arnab seperti burger, arnab prab, arnab bakar, sate arnab dan seumpamanya sentiasa mendapat permintaan tinggi. Ini masih lagi terbatas. Jadi untuk mengembangkan perusahaan ini bukan saja untuk mengeluarkan kuantiti daging yang banyak, tapi juga untuk menyediakan pasaran yang besar supaya pengeluaran ini dapat dimanfaat ataupun dapat dipasarkan sebaiknya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penutup seminar potensi industri arnab pedaging dan fertigasi moden untuk usahawan muda di Kampung Guntung, Setio.
Saudara, topi bukan saja dipakai bagi tujuan melindungi kepala dan muka, malah ia antara aksesori pakaian yang sering digunakan dengan pelbagai gaya. Topi gaya tropika atau lebih dikenali sebagai topi cowboy antara yang unik dan mempunyai peminatnya tersendiri. Wartawan Taufik Salimin bertemu pakar pembuat topi yang masih aktif melakukan kerja berkenaan. Minat sebagai pemakai bertukar menjadi peniaga. Mastur Wakiran berusia 62 tahun mengusahakan perniagaan topi gaya tropika sejak 18 tahun lalu. Berkongsi pembuatan topi tersebut, beliau menggunakan kulit lembu berikutan ia mudah dibentuk. Kulit lembu dipotong bulat, kemudian dijahit kemas dan dibentukkan kepada dua gaya yang bercirikan Johor serta Belanda. Gaya Johor nampak besar manakala gaya Belanda lebih kecil. Namun, kedua-duanya mencetus penampilan yang eksklusif, tampan dan menambah keyakinan pemakai. Alah bisa tegal biasa, proses yang pada mulanya rumit, kini cukup mudah sambil dibantu anak-anaknya yang juga mempunyai hobi sama. Jadi saya yakin kulit lembu proses dia kan sebelum tu disembelih. Kemudian ada satu kaedah baru lagi, dia proses gunakan patuh syariah. Itu yang menyebabkan saya rasa maknanya kalau pakai topi rekaan ni, mastur ni, gaya tropika ni, insya-Allah lah kita dalam keadaan orang kata selesa, selamat. Saya ada lebih kurang 24 koleksi topi. Pelbagai bentuk dan apa ni jenisnya lah. Pasal Pak Mastur ni dia buat tak sama kadang-kadang. Jadi saya adalah semua tu. Mana yang ada keluaran baru, saya akan tempah dulu. Kira-kira 20 sehingga 30 topi boleh dihasilkan sehari dan boleh terjual sehingga 100 buah dalam tempoh sebulan. Topi bukan sahaja pelengkap gaya tetapi boleh dijadikan cenderahati kepada kenalan ataupun yang tersayang. Pelbagai gaya dan warna untuk kaum Adam dan Hawa, pemakainya pasti tambah bergaya. Taufik Salimin, Berita RTM. Bye. Pandemik COVID-19 telah mengubah ekosistem pendidikan di seluruh dunia. Kaedah bersemuka di dalam kelas kini digantikan dengan pembelajaran secara dalam talian. Soalnya, sejauh mana ia mengubah keperluan peruntukan bagi sektor pendidikan dalam Belanjawan 2021? Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Kalau kita soroti pembentangan belanjawan pada tahun-tahun yang lalu, kerajaan sentiasa memberi keutamaan kepada sektor pendidikan dengan memperuntukkan belanjawan yang besar. Sebagai contoh, pada tahun 2018, sejumlah 61.6 bilion ringgit diperuntukkan. Diikuti peruntukan 60.2 bilion ringgit pada tahun berikutnya dan jumlah ini terus meningkat kepada 64.1 bilion ringgit pada belanjawan 2020. Namun ekoran penularan COVID-19 pada tahun ini, peruntukan ini dijangka berubah dalam Belanjawan 2021 bagi memenuhi keperluan semasa. Persoalannya, adakah masih relevan sektor ini terus menerima peruntukan yang tinggi dan apakah keperluan yang harus difokuskan kerajaan bagi memastikan sektor pendidikan dan pengajian tinggi tidak ketinggalan? Menurut Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran, sektor pendidikan tetap perlu diberi keutamaan kerana ia memainkan peranan penting terhadap kemajuan dan pembangunan negara. Jelas beliau, Belanjawan 2021 perlu menumpukan usaha untuk memantapkan infrastruktur teknologi pembelajaran dalam talian secara keseluruhan. Ini kerana kaedah pembelajaran di semua institut pengajian tinggi dan sekolah sudah berubah mengikut kebiasaan baharu.
Jadi kita mengharapkan melalui belanjawan 2021 ini pihak kerajaan dapat memberikan agihan ataupun pertukaran yang secukupnya agar pihak universiti terutamanya dapat memasuki ataupun dapat melibatkan di dalam banyak lagi penyedia pendidikan, terutamanya berkaitan dengan teknologi terkini R4.0 dan sebagainya, agar kita dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran secara online ataupun melalui kaedah-kaedah lain pasca COVID-19. Bagi warga pendidik, aspek pemerkasaan kemahiran pelajar dan mahasiswa antara yang dilihat perlu disentuh dalam belanjawan 2021. Selain itu, masalah berkaitan akses jaringan internet yang sering terganggu juga perlu diselesaikan bagi melancarkan lagi sesi pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Salah satu bidang yang saya rasakan warga pendidik betul-betul mahu ataupun benar-benar mahu melihat adalah memperkasakan keusahawanan di peringkat universiti, supaya pelajar-pelajar iaitu mahasiswa-mahasiswa di universiti tempatan, apabila mereka keluar, mereka boleh menjadikan keusahawanan, memulakan perniagaan itu sebagai salah satu kriteria utama, dan melalui proses ini mereka dapat menggajikan lebih ramai orang. Kami juga memerlukan talian internet yang sangat-sangat laju supaya apa yang kami ajar semasa Google Meet itu tidak mengalami gangguan. Kadang-kadang bila talian internetnya tidak baik ataupun perlahan, pengajaran kami tersekat-sekat. Jadi harapan kami warga guru supaya pihak kerajaan dapat mempertingkatkan lagi akses internet kami, sama ada di sekolah ataupun semasa PKP. Bagi mahasiswa pula, mereka mengharapkan tumpuan dapat diberikan kepada aspek kebajikan pelajar. Kerajaan haruslah fokus kepada bantuan keuangan para pelajar. Jadi antara usaha-usaha yang kerajaan boleh salurkan kepada para pelajar ialah dengan melebihkan peruntukan keuangan ataupun mengambil inisiatif-inisiatif lain seperti memberikan kad SIM secara percuma kepada para pelajar. Harapan saya terhadap belanjawan 2021 adalah saya berharap agar kerajaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan kemudahan internet yang percuma dan juga alat peranti elektronik yang percuma kepada golongan-golongan yang tertentu seperti golongan B40 agar dapat memudahkan komunikasi antara pelajar dan juga tenaga pengajar. Bergerak ke hadapan, warga pendidik dan pelajar perlu segera menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan yang berlaku. Belanjawan 2021 akan menjadi titik mula ke arah pendigitalan ekosistem pendidikan secara keseluruhan pada masa hadapan. Laporan Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Industri kreatif negara berdepan cabaran besar akibat penularan COVID-19. Tamparan hebat dirasai pemain industri seperti penggiat seni persembahan yang hampir setahun tidak beraksi. Malah ada yang hilang mata pencarian. Justru bantuan dan sokongan amat mereka harapkan daripada kerajaan dalam belanjawan 2021. Wartawan Amirul Syafiq melaporkan. Saja dari segi kerugian dari segi kewangan, tapi kerugian dari segi masa juga. Many opportunities were lost and many hours of work were wasted. 就是全球的表演艺术的领域的工作者，其实在没有办法这个期间没有办法群聚，然后没有办法创作，没有办法演出，然后收入和经济上也会是一个问题。 Industri kreatif negara menyumbang kira-kira 2.0% kepada KDNK negara sejak 5 tahun lepas dengan pelibatan hampir 900,000 tenaga kerja. Namun persoalannya kini, apakah strategi yang perlu dilakukan dalam memastikan kelangsungan industri kreatif terus berdaya saing dan mampu menyumbang kepada ekonomi negara dalam cabaran COVID-19? Industri kreatif ini adalah satu industri yang sangat-sangat luas. Kalau di Malaysia ini mungkin pada setengah orang terms ataupun industri kreatif ini adalah satu perkara yang baru. Tetapi di luar sana
terms industri kreatif ini ibarat industri utama pada sesetengah negara. Contohnya di Korea. Saya tidak menyatakan kita perlu melihat dari segala aspek, tapi ada perkara-perkara yang perlu kita ambil. Bagaimana industri kreatif ini apabila diinovasikan, maknanya dijadikan suatu benda yang baru, dapat menarik, kata orang, dapat menarik minat anak-anak muda contohnya. Pandangan beliau turut dipersetujui ramai pemain industri kreatif. Long-term plan is actually to invest in a stable internet connection so that I can perform without worrying that I might get cut off anytime. I am very grateful for the birth of virtual gigs worldwide. In this lockdown, I have actually performed in 26 countries. I only visited 8. Penggiat-penggiat seni perlu membiasakan diri untuk menggunakan teknologi untuk kita mencari peluang baru dalam dunia digital. Sebagai contoh, mungkin kita boleh fokus kepada penjualan secara dalam talian. Kita boleh fokus kepada mungkin aktiviti seni, performance dan sebagainya dalam bentuk digital. Jadi ini perkara yang kita perlu transformasi lah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia optimis kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada industri kreatif dalam Belanjawan 2021 sebagai salah satu penyumbang ekonomi baharu. Yang kedua yang kita harap daripada bajet kali ini ialah secara langsung akan ada peruntukan untuk beberapa bidang baru yang diakui sebagai bidang pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya ekonomi kreatif. Bukan sebelum ni dalam bajet tak ada, tapi kita nak pengiktirafan bahawa ekonomi kreatif adalah satu daripada bidang ataupun tonggak pertumbuhan ekonomi. Pada Forum Ekonomi Kreatif Oktober lalu, turut ditekankan peranan sektor ekonomi kreatif dalam mencipta nilai-nilai berteraskan kemanusiaan dan memupuk pembangunan mampan. Diharapkan lebih banyak ruang dan peluang dibuka bagi penggiat seni terus menyemarakkan kreativiti di samping menjana pendapatan. Amirul Syafiq, Berita RTM. Baik, saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan Syairul. Piala Malaysia 2020, Kedah bertemu Pahang di pusingan pertama. Bajet khusus untuk memudahkan pendigitalan sukan diperlukan. Baik, terima kasih Andy dan juga Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saingan Piala Malaysia 2020 menyaksikan beberapa pertemuan menarik seawal pusingan pertama. Dalam undian yang berlangsung hari ini, Kedah diundi bertemu Pahang, manakala juara 33 kali Selangor akan bertemu Melaka United. Juara Liga Super 2020, Johor Darul Takzim pula dijangka tidak berdepan masalah besar apabila bakal berdepan Kuching FA. Undian lain menyaksikan Pulau Pinang akan bertemu Felda United. UiTM FC akan melayan Kelantan, manakala Kuala Lumpur mendapat bye selepas Sabah tidak diberi pelepasan Majlis Keselamatan Negara MKN. Terengganu pula akan menerima tentangan PJ City dan Perak akan berdepan pendatang baharu Kelantan United. Undian dilakukan secara dalam talian oleh Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Football League MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dan Ahli Lembaga Pengarah MFL, Dato' Wira Yusof Mahdi. Saingan peringkat kumpulan dibatalkan dan diganti dengan saingan 16 pasukan secara kalah mati, termasuk perlawanan di peringkat suku akhir dan separuh akhir. Kesemua perlawanan akan disiarkan secara rasmi di RTM. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Maknur yakin pasukannya mampu menewaskan Pahang pada perlawanan pusingan pertama Piala Malaysia di Stadium Darul Aman minggu depan. Jelas Muhammad Sanusi, pemain telah membuktikan kemampuan mereka apabila berjaya menduduki tempat kedua dalam saingan Liga Super yang berakhir baru-baru ini.
Saya yakin di atas prestasi semasa Kedah selepas menduduki tangga kedua MFL dengan latihan-latihan yang sedang dikendalikan oleh jurulatih pasukan dengan semangat dan top form pemain-pemain pada waktu ini, saya yakin sangat Kedah akan menewaskan Pahang. Tak ada masalah apa dah, insya-Allah. Kalau masa ada masalah pun kita boleh menang tambah. Masa tak ada masalah, langkung orang Kedah kata. Beliau yang juga Menteri Besar Kedah bercakap kepada pemberita selepas menyerahkan watikah perlantikan kepada pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Dewan Al-Hana Sik Kedah. Perlawanan pusingan pertama Piala Malaysia antara Kedah dan Pahang akan diadakan di Stadium Darul Aman minggu depan. Pengesahan tarikh perlawanan pusingan pertama sama ada pada 6, 7 atau 8 November akan dikeluarkan oleh Malaysian Football League MFL dalam masa terdekat. Perlawanan pusingan pertama diadakan secara kalah mati dan tiada perlawanan timbal balik. Beraksi terakhir Liga Perdana, Kuching FA berjaya meraih kemenangan 2-0 ke atas Kuala Lumpur di Stadium Hang Jebat Paya Rumput malam tadi. Kemenangan itu juga jelas tonik berharga buat skuad berkenaan bagi mengharungi pentas Piala Malaysia musim ini. Aksi yang terpaksa dilangsungkan di Melaka susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Ibu Negara menyaksikan pasukan KL lebih banyak mengatur serangan pada awal babak permainan. Bagaimanapun, pasukan Kuching FA kendalian jurulatih Akira Higayashima yang sesekali menyerang berjaya menghasilkan jaringan pertama mereka menerusi Brian Anisezio pada minit ke-17. Ketika pasukan KL merencana strategi untuk mencari gol penyamaan, gawang mereka sekali lagi bocor menerusi rembatan kencang pemain import Yuta Suzuki pada minit ke-34. Bersambung babak kedua, jurulatih KL Nizam Azhar Yusof cuba menukar strategi dengan memasukkan bekas pemain kebangsaan Indra Putra Mahyudin bagi menambah sengat barisan hadapan, namun tidak menjadi. Apa yang pasti, keputusan terbabit menjadi suntikan semangat buat Kuching FA mengharungi saingan Piala Malaysia dalam kekangan pandemik COVID-19. Terengganu Football Club TFC Sendirian Berhad yang baru ditubuhkan untuk memenuhi syarat wajib saingan pasukan di musim hadapan mula mengorak langkah dengan merangka ekosistem sukan bola sepak secara menyeluruh bagi negeri Terengganu. Meletakkan moto Win Back Nation sebagai azimat yang perlu diterjemahkan oleh barisan pengurusan dalam usaha untuk memperkukuhkan TFC sebagai jenama pasukan nombor 1 di persada bola sepak negara. Selain tanggungjawab mempersiapkan pasukan bagi menghadapi saingan di musim hadapan, entiti berstatus Sendirian Berhad juga kini sedang giat mengatur langkah bersama pemegang-pemegang taruh dalam usaha menjana pendapatan kepada pasukan yang menjadi keutamaan. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang menjadi venue rasmi TFC juga turut bakal menerima tambah nilai tersendiri dengan bakal dibangunkan galeri khas yang akan memberi impak kepada sektor pelancongan sukan. Perancangan itu telah dizahirkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif TFC Sendirian Berhad, Abdul Rashid Jusuh pada satu majlis yang menghimpunkan bekas pemain bola sepak negeri itu di era 60-an sehingga 2000. Perancangan pada masa akan datang, kita akan buat stadium ini sebagai stadium tua lah, macam Juventus sebagai contoh dan sebagainya. Jadi kita tengok black and white ni sinonim dengan Juventus. Jadi itulah sebabnya kita rasa walaupun kita tak sampai peringkat JDT, tapi kita berusaha ke arah supaya menjadikan stadium ini tempat himpunan anak muda dan sebagainya yang kita akan buat untuk menjana pendapatan TFC itu sendirilah. Saudara, sektor sukan secara global turut menerima tempias akibat penularan pandemik COVID-19 dan tidak ketinggalan mengalami proses norma baharu, terutamanya ke arah platform digital atau sukan elektronik e-sukan. Namun sejauh manakah perkembangan dan pendedahan sukan secara maya itu di peringkat akar umbi dalam usaha meluaskan lagi penggunaannya? Ikuti laporan lanjut bersama Tina Ramah. Dikala sukan tradisional lain terjejas angkara wabak COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, e-sukan masih kekal dimainkan dan lebih aktif menghiburkan peminat sukan serata dunia.
Bagaimanapun, kepesatan sukan secara maya ini masih tidak sampai ke peringkat akar umbi dan kemudahan dari segi infrastruktur di kawasan pedalaman harus dititikberatkan. Dalam pada itu, Persekutuan E-Sukan Malaysia MESF menggesa agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan satu bentuk bantuan dapat dibuat secara khusus terutamanya dalam belanjawan 2021 nanti bagi memudahkan lagi proses perkembangan pendigitalan sukan. Kita perlukan satu program awareness ataupun kesedaran tentang pentingnya kegunaan teknologi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan belia. Perlu adalah suntikan dana untuk membangunkan lagi industri. Maksud saya di sini membangunkan lagi industri bukan sahaja dari sudut pembangunan atlet ataupun pembangunan infrastruktur, tetapi saya melihat dari sudut pembangunan game itu sendiri. Sebab seperti kita lihat sekarang, pembangunan game development yang dipelopori kebanyakannya dari syarikat luar seperti Tencent, Muntun, Valve dan sebagainya. Malahan tetapi kita mempunyai game developer kita sendiri yang ada di Malaysia ini. Cumanya kekurangan bantuan dari segi marketing ataupun boleh saya katakan game publisher kita di Malaysia ini kurang dapat sambutan. Sebagai badan induk sukan di Malaysia, Majlis Olimpik Malaysia OCM turut menyokong bahawa pendigitalan sukan bukan sahaja akan menceriakan semula dunia sukan, malah juga akan membantu organisasi sukan dari segi pendapatan. Dan kita berharap bahawa salah satu ialah dengan contohnya proses digitalisation yang kita selalu katakan. Tentu saja yang sebelum ini sukan-sukan seperti e-sport telah mengambil peranan tersebut, tapi saya yakin dengan proses otomasi proses digitalisation ini akan dapat membantu persatuan-persatuan sukan dan pengusaha-pengusaha sukan untuk bergerak dengan lebih baik lagi. Sebelum ini, Kementerian Belia dan Sukan telah memperuntukkan RM3 juta untuk bantuan program pendigitalan serta penyelidikan dan pembangunan R&D kepada semua persatuan sukan berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan PJS dalam program inisiatif Prihatin Sukan 2020. Pada masa yang sama, e-sukan juga mampu menjadi pilihan kerjaya, peningkatan kemahiran dan keusahawanan bagi memberikan pilihan kepada belia menceburinya semasa COVID-19 maupun pasca COVID-19. E-sport telah dimainkan pada Sukan SEA Manila 2019 dan kemungkinan besar pada Sukan Asia dan tidak mustahil jika dimainkan pada Sukan Olimpik. Siapa tahu e-sport satu hari nanti mampu menyumbangkan pingat emas pertama negara pada tamasya terbesar dunia itu. Juga tidak dinafikan e-sport mampu menjana pulangan ekonomi lumayan seperti sukan-sukan lain melalui hak penyiaran dan penajaan selain membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia. Jadi, adakah sektor ini bakal diberi tumpuan pada belanjawan 2021? Sama-sama kita menantikan pada November 6 ini. Tina Rama, Berita RTM. Saudara Jaguh Silat Negara Muhammad Al-Jufri Jamari memuji langkah yang diambil Majlis Sukan Negara MSN untuk mengumpul semua atlet di Bukit Jalil bagi memantau perkembangan latihan mereka. Malah tindakan MSN itu dianggap tepat bagi mengekang penularan COVID-19 di kalangan atlet. Jelas beliau, sekiranya MSN membenarkan atlet melakukan latihan di luar, dikhawatiri atlet, jurulatih dan kaki tangan yang bertugas mudah terdedah kepada pandemik tersebut. COVID ni ada di mana-mana. Nak pula Selangor KL ni dah jadi satu negeri yang sangat kuat. Jadi apabila 2 minggu kami dah berkampung di sini tanpa adanya keseronokan seperti di luar kawalan Majlis Sukan Negara, tapi alhamdulillah setakat ini Majlis Sukan Negara memenuhi dan memahami kita punya keinginan, iaitu kadang-kadang kita ni atlet, kita selalu training hard, jadi kita memerlukan release tension kita. Tambah beliau, antara langkah bagi mengelakkan tekanan emosi di kalangan atlet, MSN telah menyediakan pelbagai program sampingan seperti program Santai Atlet. MSN turut menyediakan kemudahan e-sukan kepada atlet untuk mewujudkan interaksi di antara mereka.
Sudah ada paparan itu mengakhiri berita sukan untuk malam ini. Saya Syarul Islam, diteruskan bersama Fiona dan juga Andy dalam segmen Hashtag. Satu video melucukan tular di media sosial yang memaparkan satu mesin tisu mengeluarkan bunyi seakan-akan jeritan hantu. Rakaman video itu menyaksikan seorang wanita mengambil tisu sebelum mesin tersebut bersuara dan seterusnya mengeluarkan tisu yang baharu. Video berdurasi 14 saat itu menerima tontonan lebih 1.3 juta wargamaya. Baru-baru ini, video adik-beradik dari Brazil, Maria Antonia dan Maria Eduarda tular kerana berebut untuk meniup lilin pada majlis hari jadi. Menariknya, video itu mendapat perhatian sebuah program televisyen yang menjemput mereka ke studio untuk meniup 500 batang lilin. Telatah kanak-kanak ini dilihat begitu comel dan gembira dengan kejutan hadiah yang disediakan. Sebatang gigi berukuran hampir 4 cm panjang berjaya dikeluarkan oleh seorang doktor gigi dan menariknya, kejayaan itu bakal dimasukkan dalam buku rekod dunia. Dr. Mes Lukas dari Jerman berjaya mencabut gigi pesakitnya, myopodopia, sekaligus dinobatkan sebagai manusia yang mempunyai gigi paling panjang di dunia, mengatasi rekod seorang lelaki dari India. Baik saudara, B-Diva ingin mengucapkan tahniah kepada pelakon, pengacara, pengarah dan ahli politik Khaidiria Abu Zahar yang menerima darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Datuk. Anugerah itu dizahirkan pada istiadat penganugerahan darjah bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka bersempena sambutan hari jadi ke-71 yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. Datuk Khaidiria yang lebih mesra dipanggil Dira merakamkan ucapan penghargaan dan bersyukur atas pengurniaan darjah berkenaan. Pelakon filem Kimchi Untuk Awak ini juga berharap penganugerahan ini akan menjadi inspirasi kepada rakan artis untuk terus melaksana kerja kebajikan dan kemasyarakatan khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ketika ini. Cerita pasal artis dapat Datuk ni, saya bukan yang pertama dan bukan yang terbaru. Saya rasa mungkin lagi ramai dan lagi banyak yang sebelum ni pernah dapat. Cuma saya yakin dan percaya juga penghargaan ini diberikan atas dasar selain daripada saya bergiat aktif dalam dunia seni, saya juga berkecimpung dengan kerja-kerja kemasyarakatan dan saya yakin dan percaya, saya harap juga dalam masa yang sama adalah bukan saya seorang saja dan saya tahu ramai lagi rakan-rakan artis yang kat luar sana buat dalam bentuk bantuan, memberikan bantuan dan sumbangan dan sebagainya, dan saya rasa, saya harap saya akan menjadi salah satu inspirasi dan aspirasi, memberikan aspirasi untuk semua orang terus berbuat baik. Ya, meskipun industri hiburan terjejas akibat COVID-19, tawaran untuk pelakon berkaliber Beto Kushairi tetap ada. Beto yang memulakan karier lakonannya lebih sedekat lalu amat mengutamakan kualiti kerja berbanding soal populariti. Ya, prinsip itu juga menjadi kai ukur kedudukannya dalam industri meskipun usianya mencecah 40 tahun. Alhamdulillah, sejak bermulanya PKPP masih ada tawaran yang datang dan saya cukup bersyukur dan apabila masuk set pun setiap produksi pun masih mengamalkan SOP yang cukup ketat. Alhamdulillah lah, walaupun saya memang seorang yang cukup memilih, tapi masih lagi ada tawaran-tawaran yang best untuk yang mustahil untuk saya tolak. Selain teliti dalam pemilihan watak, Beto yang muncul dengan filem terbaru Aku Bukan Gila Percaya, disiplin semasa penggambaran amat penting dalam melahirkan karya bermutu. Baik saudara, berita perdana edisi Ahad 1 November berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Dan yang paling utama, amalkan mengimbas mai sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.